Assalamualaikum, hai selamat petang. Saya Syafika. Saya staf klinik Kurnia Muhammad Afiq. Okey, kami staf klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia ni beroperasi 24 jam dan kepakaran klinik Kurnia adalah untuk membantu mereka ataupun untuk membantu masyarakat yang ingin mengetahui tentang status kesihatannya untuk sentiasa berada dalam keadaan sihat, cergas, aktif dan dapat tidur dengan lena pada malam hari. Okey, Afiq, so hari ni kita punya tajuk Sembang Sehat adalah punca simptom dan cara rawatan untuk penyakit kayap. Pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan. Okey, apa itu penyakit kayap? Penyakit kayap ni dia berasal daripada virus varicella zosterga. Lah, nama pun susah nak sebut. Lepas tu virus varicella zosterga ni, Afiq, dia merupakan virus yang sama yang menyebabkan penyakit chicken pox ataupun cacar air. Kepercayaan masyarakat dulu-dulu lah kan, apabila kayap tu sudah mengelilingi satu badan, ia boleh menyebabkan kematian. Tapi maksudnya dalam sisi pandangan perubatan tidaklah macam tu. Okey, so saya akan explain bagaimana kayap itu berlaku. Untuk virus varicella zoster ni, dia mempunyai dua jenis jangkitan, iaitu jangkitan pertama seperti mana yang saya katakan tadi, iaitu cacar air ataupun chicken pox, dan kedua adalah kayap. Okey, untuk yang cacar air ni pula, ia merupakan jangkitan yang berlaku kepada manusia sebelumnya berlaku kayap. So maksudnya sebelum terjadinya kayap tu, dia akan jadi cacar air dulu. Yang chicken pox tu lah. Tapi selepas jangkitan ini, partikel virus yang varicella zoster tu, dia tidak akan menjadi tidak aktif dan tinggal pada bahagian akar-akar saraf saja. Tapi apabila imun badan kita macam terlalu lemah, dia akan mengaktifkan semula virus-virus yang tinggal dalam saraf-saraf kita tu. Itulah. Yang kedua adalah kayap. Ketika mana virus varicella tu aktif semula, ia akan menyebabkan kawasan saraf yang didiami oleh virus varicella zoster tadi tu berasa sakit semula ataupun mengalami keradangan. Lepas tu kawasan saraf yang selalu didiami oleh virus varicella ni adalah kawasan saraf yang menerima deria rasa sakit. So sebab virus tu stay dalam saraf yang saraf yang menerima sakit tu, sebab itulah pesakit kayap ni seringkali mengadu berasa kesakitan, berdenyut-denyut, macam itulah. Dan seterusnya, kayap ni apabila dia sudah merasa sakit, kadang-kadang tempat sakit tu dia akan menimbulkan satu ruam. Tu yang kita panggil kayap lah. Okey, seterusnya fasa jangkitan. Afiq boleh explain lah? Boleh. Okey, kita berbalik kepada fasa jangkitan. Terdapat 3 fasa jangkitan ni. Antara fasa jangkitan apa tadi yang cakap, chicken pox dengan kayap. So fasa yang pertama, fasa sebelum terjadinya ruam ataupun yang nama yang pelik tadilah. Susah nak cakap. Yang pertamanya, rasa tidak normal pada kawasan kulit yang terlibat. Dan keduanya, rasa sakit pada kawasan tersebut tanpa mempunyai sebarang ruam. So tak ada ruam pun korang boleh rasa sakit. So yang ketiganya, berlaku selama 2 hingga 3 hari sebelum ruam terbentuk. Dan yang keempat, terasa letih, sakit badan dan sakit kepala ataupun demam juga. So maksudnya dia akan rasa sakit dulu lah baru timbul ruam. Okey, I see. Bahaya. So hati-hati. So yang fasa ruam yang kedua pula, satu, banyak ruam yang mengandungi air di mana terdapat virus varicella zoster tersebut, yang akan timbul di kawasan terlibat. Antara kawasan-kawasan yang rasa sakit tu lah selama 2 hingga 3 hari tu. So yang keduanya, rasa sakit yang kuat di bahagian tersebut disebabkan keradangan pada saraf. Yang ketiga pula, bermula daripada kawasan belakang kerana saraf yang terlibat keluar daripada tulang belakang ke bahagian hadapan badan. So bahagian daripada belakang dia terus ke depan. Yang keempat pula, ruam ini akan timbul pada hari ketiga hingga hari kelima, dan ia akan pecah, kemudiannya akan menjadi ulcer yang kering. So kat situ pun korang akan rasa sakit
Yang terakhir, mudah menjangkiti orang lain sehingga ruam tersebut benar-benar kering dan pulih. Dan tadi fasa ruam yang sederhana lah kiranya. Yang ini untuk fasa yang kronik, yang kena berjaga-jaga sikit. Rasa sakit pada bahagian kayap sebelum ini selama lebih daripada 30 hari. Cukup lama tu. Walaupun pada ketika itu semua ruam kayap telah pun sembuh. So kalau dah sembuh pun ada simptom-simptom dia lagi, kena pergi better jumpa doktor atau Jadi mungkin akan terjadi semula. So yang fasa kronik yang kedua pula berlaku pada 9 hingga 45% pesakit yang menghidapi kayap. Kebanyakannya akan merasa sakit seperti dibakar. Rasa kebas, rasa macam neraka lah. Panas. Rasa kebas ataupun seperti kena arus elektrik. So macam kalau tidak selesa. tak selesa, macam kena cucuk-cucuk gitulah. Gitu. Okey, kita teruskan pada punca kayap Kak Syah. Okey. So punca kayap ni dia macam yang saya cakap pada awal pengenalan tadi lah. Kayap ni berpunca daripada virus Varicella zosterga. Di mana sebelum ia terjadi kayap, dia akan jadi chickenpox dulu. Lepas tu sebahagian daripada virus akan menjadi tidak aktif disebabkan tindak balas dengan sistem imun badan. Tapi apabila once dia punya virus sudah aktif, di situ akan terjadinya kayap. So virus tersebut akan mendiami kawasan yang terlibat dalam rangsangan dan juga deria sakit. Sebab tu kalau kita kena kayap tu, dia rasa sakit sebab dia muncul dalam, maksudnya dia hidup dalam saraf-saraf yang mengantar deria sakit lah dengan kita. Okey. Itulah. Seterusnya adalah faktor risiko. Afiq explain lah. Okay. Yes, faktor risiko yang antara faktor risiko yang terjadi pada kita pada usia sekarang ni lah. Yang pertamanya, umur semakin meningkat. Ini kerana semakin meningkat usia, sistem imun menjadi semakin lemah ataupun kurang efektif untuk antibody kita nak melawan kuman tersebut. Yang kedua pula, sistem imun yang berkurangan disebabkan penyakit seperti HIV. So hati-hatilah, sekarang ni penyakit pun banyak dah. Macam-macam wabak dah sekarang ni. Yang ketiga pula, rawatan yang melemahkan sistem imun. Sebagai contoh, rawatan kemoterapi atau steroid. So boleh dapatkan rawatan ni dekat Kemoterapi atau kemoterapi? Kemoterapi. Afiq, sampai tersasul. Nampak nama sepelik. Okey, yang ketiga pula, ni lagi pelik. Mana? Rheumatoid arthritis. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh search. Ejaan dia RHEUNATOID. Lepas tu jarak ARTHRITIS. So boleh tengok dekat Google nak tahu lebih lanjut. Yang seterusnya, penyakit keradangan usus seperti inflammatory bowel disease. So ini penyakit yang tadi Kak Syah cakap lah, yang keradangan usus yang bahaya sikit tu. Yang seterusnya, chronic obstructive pulmonary disease. Yang ini apa tadi tak tahu pula, penyakit Malaysia je lah. Yang seterusnya, asma, kegagalan buah pinggang dan tekanan perasaan, depression. So depresi pun risiko tinggi. Bahaya ni. Boleh jadi kan bunuh diri, jangan ada yang bunuh diri ya. Yang seterusnya adalah prognosis ataupun kesudahan pada penyakit tersebut. Ruam tersebut selalunya sembuh dalam 10 hingga 15 hari. Dan kesudahan pada pesakit yang muda adalah lebih baik daripada mereka yang sudah berumur. So muda-muda ni antibody dia kuat kan. So yang tua tu, yang dah berumur, bukan yang tua maafkan saya. So kenalah berhati-hati dan sentiasa jaga kesihatan tu. Okey, yang seterusnya, komplikasi pada pesakit yang mempunyai masalah imun akan lebih teruk berbanding mereka yang sihat. So komplikasi pada pesakit yang mempunyai masalah imun, so dia punya imun badan dia tak kuat ataupun ada masalah sikit, so agak bahaya, agak senang dia nak
dijangkiti. Terjangkiti. So masalah imun ni boleh menyebabkan jangkitan pada otak, hati, paru-paru yang boleh membawa kematian. Oh, sangat bahaya. Serius Serius. So kena take a serious for the penyakit. Okay. So sistem dan seterusnya adalah simptom dan tanda-tanda kayak. Yang pertama akan bermula dengan rasa sakit di kawasan kulit yang terlibat selama 2 hingga 3 hari sebelumnya, dan demam, rasa letih, sakit-sakit badan, sakit otot diikuti dengan ruam yang mempunyai penyebab kesakitan yang teruk disebabkan keradangan saraf tadi. So hati-hatilah, dia attack pada saraf. So simptom awalnya bukanlah terus timbul ruam-ruam macam tu dia demam, letih. Yes. So kalau anda semua mengalami simptom dan gejala tu boleh datang ke klinik Kurnia untuk buat pemeriksaan. Okey, seterusnya saya akan explain pasal rawatan. Dia ada tiga stage, iaitu rawatan sokongan untuk ubatan sakit dan ubat antiviral. Untuk rawatan sokongan ni biasanya dia akan dibekalkan dengan lotion calamine. Calamine. Nah, pronounce pun susah. Boleh lotion calamine ni boleh mengurangkan rasa gatal pada kawasan ruam dan bertindak sebagai antibakteria. Sebab kadang-kadang ruam-ruam tu gatal, kita selalu garu, kadang-kadang luka. So gunalah lotion ni, Okey. Selain tu ubat tu juga akan mengurangkan rasa gatal. So apabila kita letak sapu ubat tu, gatal pun kurang, taklah kita menggaru semua. Nanti kan kita garu dia makin teruk. Seterusnya adalah ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit ni dia akan biasanya akan diberikan kepada pesakit yang merasa terlalu sakit dan tidak tahan gatal tu. Dia akan dibagi dengan ubat tahan sakit lah. Biasanya penggunaan ubat NSAID seperti mefenamic acid dan diflofenac terbukti mengurangkan sakit di bahagian yang terlibat. Tetapi jika ia mendatangkan masalah kepada pesakit, penggunaan ubat yang lebih kuat akan diberikan. Contohnya seperti ubat tahan sakit gabapentin ataupun tramadol. Seterusnya adalah ubat antiviral, di mana terdapat ubat-ubat viral untuk merawat pesakit kayap. Jika dalam jangkitan bakteria, ubat antibiotik digunakan untuk membunuh bakteria tersebut. Sebagai contoh yang lotion calamine tadi itulah, dia berfungsi untuk antibakteria, gitu. Lepas tu, ubat antiviral yang selalu digunakan dalam rawatan kayap adalah acyclovir. Pesakit selalunya akan diberi makan ubat ini jika tempoh penyakit tersebut masih kurang daripada 3 hari. So maksudnya bila ada simptom-simptom kayap ni, anda boleh terus datang mendapatkan rawatan di klinik-klinik terdekat, atau yang lagi baik datang ke klinik Kurnia lah. Tetapi jika telah melebihi 3 hari, selalunya rawatan antiviral tidak diberikan kerana ia tidak akan mengurangkan tempo penyakit tersebut. So saya rasa mencegah lagi baik daripada merawat. Okey, sebagai pendidikan kepada pesakit, mengasingkan diri daripada berjumpa dengan orang yang sudah berumur. Seperti mana yang Afiq explain tadi, orang yang lebih berumur ni dia lebih cenderung untuk mendapat penyakit kayap ni berbanding orang yang berusia muda. Okey, lepas tu mereka yang mengalami masalah sistem imun yang rendah, perempuan mengandung pun ya, janganlah bercampur-campur. Kalau tahu anda tu ada sakit kayap, janganlah pergi dekat dengan orang mengandung ke apakah, risau terjangkit pula kan. Lepas tu mendapatkan rawatan dalam masa 72 jam setelah simptom bermula. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau dapat dah simptom dan gejala-gejala awal tu, cepat-cepatlah mendapatkan rawatan. Asingkanlah diri daripada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Contohnya macam yang kes sekarang lah kan Afiq, coronavirus ni. Bahaya. Apa tu, tempoh kawalan pergerakan tu kan. So asingkanlah diri. Kita ni hidup tak bolehlah selfie, kena ikut perintah kerajaan. Sebab apa yang kerajaan arahkan tu semua untuk kebaikan rakyat Malaysia dan negara kita lah sebaiknya. Okey, so sekarang ni Afiq akan explain pasal cara penggunaan ni hand sanitizer yang laku keras seperti pisang goreng panas. Okey, Afiq explain. So, cara-cara penggunaan dia. Sekarang dah viral kat hospital sama. So mula-mula kita bagi sikit kat sorry. Bagi sikit kat tangan. Okey. Lepas tu gini.
Untuk bersihkan kuku. Lepas tu pula dekat tangan sebelah, sama juga bersihkan kuku. Lepas tu gosok Sampai kedua-dua sini. belah tangan. Lepas tu celah-celah jari pula. Kenalah bersih. Kita tak tahu kuman kat mana. Lepas tu macam ni. Celah-celah Gini. jari. Okey, lepas tu macam Bersih ni. ibu jari. Ibu jari tu Bersih-bersih penting. jari, ya. Selalu kita guna. betul. Bersih-bersih. So lap semua bahagian. Sini. Lap. Lap lagi. Sekali kasi gini. Yes. Bagi bersih semua. So barulah bersih. dah siap. So benda ni kenalah guna, Ah. terutama jika anda pergi petrol station. So Yes. kita tak tahu apa yang kita pegang kan. Pastikan benda ni ada dalam beg ataupun kereta kenderaan anda lah. Penting. Okay. Mask pun penting Yes. Saya tak pakai, so saya nak Ni bercakap. tak elok. Yang elok yang ni. Yes. Penting sangat. Hmm. Okay, so itu sajalah kita punya perbincangan untuk Sembang Sehat pada Yes. hari ini. So, apa-apa boleh WhatsApp ataupun call di talian 011 2952 4248 ataupun boleh call di nombor office ataupun nombor hospital klinik ni di 0743 22 518. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.